0311111308 dari kos Diploma Pengajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Natasha binti Salahuddin. Dalam Islam, menutup aurat adalah dianggap sebagai sasaran untuk kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga kehormatan dan martabat diri kita sendiri sebagai seorang Muslim. Dengan itu, kita tidak perlulah mengikut berpakaian mengikut trend ataupun fashion yang berbagai-bagai bentuk ataupun berbagai-bagai yang menampakkan bentuk badan. Itu tidak seharusnya kita untuk mengikut trend ataupun berfashion pada masa sekarang. Allah juga telah menegaskan kita sebagai seorang Muslim untuk menjaga aurat. Tidak kira sama ada perempuan atau lelaki. Kedua-dua adalah wajib untuk kita menutup aurat. Kita masuk kepada konsep pemakaian berasaskan takwa, di mana Islam tidak menolak sebarang bentuk urusan atau sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kecantikan, iaitu Islam tidak menitik beratkan setiap perkara agar dilakukan dengan cantik atau keadaan yang baik dan elok serta menjaga kebersihan. Semua ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda. Seterusnya kita sambung kepada keterampilan yang menarik dan mengikut peredaran masa, iaitu kita yang pertama, anak remaja sekarang mengikut trend, mengikut fashion daripada agama lain, iaitu dengan yang pertama menyambur rambut. Menyambur rambut ni ialah berfashion dengan rambut yang lain. Itu diharamkan, tak boleh mengubahkan sesuatu yang asal. Yang kedua, cukur atau cabut bulu kening ataupun melukis. Banyaklah pada zaman sekarang ni, macam budak-budak remaja sekarang ni, dengan melukis kening, cukur bulu kening, tidak boleh sama sekali. Sebab kalau kita lukis pun macam-macam, kadang-kadang taklah cantik sangat. Cantik daripada yang asal itu lagi. Okey. Seterusnya, yang ketiga adalah seorang perempuan mencukur seluruh kepala. Iaitu tidak bolehlah, sebab itu mengundangkan fitnah, itu mengundangkan kepada wanita menukar jantina ataupun seumpama. Bila wanita cukur rambut, itu adalah seumpama seperti lelaki. Itu tidak boleh. Okey. Dengan itu kita sebagai wanita perlulah jaga jaga pemakaian kita, menutup aurat. Betul, benda ni kita rasa macam susah, rasa payah kan. Tapi insya-Allah kita istiqamah, kita belajar slow-slow untuk kita menutup aurat, seperti tudung labuh, baju longgar, berpakai stokin. Dan kita sebagai seorang pelajar juga jagalah, sebab itu adalah hubungan kita dengan Allah juga. Tidak kiralah lelaki pun ataupun perempuan. Sebab apabila kita menjaga pakaian, menjaga menutup aurat kita, itu adalah kita menjaga kehormatan diri kita, martabat diri kita setinggi mana pun. Itulah sebab harga diri ni adalah mahal. Iaitu kita nak jaga pemakaian itu adalah sangat susah. Itu sahaja daripada saya, dan dengan perkongsian ini juga adalah untuk
orang cakap untuk memberi nasihat ataupun memberi kesedaran daripada diri saya juga, terutama diri saya dan orang lain lah. InsyaAllah sebagai insyaAllah selagi mana kita boleh menutup, selagi mana kita boleh sedaya upaya untuk menutup aurat, selagi mana kita boleh mampu, selagi mana kita kita cuba, kita usaha sebaik yang mungkin, insya-Allah Allah sentiasa bersama dengan kita. Okay dah. Saya ingin mengulaskan tentang etika pemakaian di kalangan pelajar IPTA yang kini mahasiswa-mahasiswi tidak lagi menunjukkan imej mereka sebagai seorang yang beragama Islam. Etika pemakaian yang ditetapkan oleh setiap IPTA kebanyakannya berlandas kepada Islam. Tetapi pelajar sekarang lebih kepada mengikut budaya barat, di mana pemakaian mereka mengikut fashion-fashion yang terkini. Etika pemakaian ini sangat penting kerana ia menunjukkan sikap dan akhlak kita yang baik. Pihak IPTA perlulah menegaskan kepada setiap mahasiswa-mahasiswi untuk menetapkan kod etika pemakaian yang menutup aurat dan tidak terlalu berfashion. Sebagai contoh, pemakaian ditetapkan oleh setiap IPTA adalah seperti berikut. Walaupun di kebanyakan IPTA awam di Malaysia, kebanyakan pelajarnya adalah yang bukan beragama Islam, tetapi ia tidak menghalang untuk mahasiswa-mahasiswi berpakaian seperti yang ditetapkan Islam, kerana kita boleh jadikan pemakaian kita sebagai contoh kepada mereka yang bukan beragama Islam supaya berpakaian dengan sopan. Antara isu-isu yang berlaku di IPTA di Malaysia adalah yang pertama, protes daripada pelajar bukan Islam, di mana apabila pihak IPTA menetapkan kod pemakaian yang sopan tetapi diprotes oleh pelajar bukan non-Muslim. Ini adalah kerana pihak IPTA tidak menjelaskan kenapa kod pemakaian sebegitu ditetapkan. Di sini akan menimbulkan salah faham daripada pihak non-Muslim kepada pemakaian agak sopan, daripada yang tidak sopan kepada pemakaian sopan. Dan isu yang kedua adalah pemakaian berfashion ketika menghadiri ke kuliah. Ini adalah dibuat oleh kebanyakan pelajar-pelajar, tak kira non-Muslim ataupun yang beragama Islam. Di sini pihak IPTA perlu menegaskan supaya pelajar tidak terlalu berfashion dalam menghadiri kuliah, kerana untuk mahasiswa Islam, mahasiswa dan mahasiswi Islam yang beragama Islam perlulah menghadiri kuliah dengan pemakaian yang sopan, kerana menuntut ilmu itu adalah sebahagian daripada jihad di jalan Allah. Jadi perkara sebegitu tidak sepatutnya berlaku di kalangan orang Islam. Berfashion tidak salah, tetapi berpadalah dalam berfashion. Okay? Jadi kesimpulannya, sebagai orang yang beragama Islam yang kita perlu menjadi Muslim yang bertakwa, kita perlu meninggalkan larangan Allah dan jangan terlalu ikutkan nafsu dunia kita yang terlalu mengikutkan budaya barat, yang sedangkan mereka niat budaya barat adalah untuk menjatuhkan umat Islam dengan tarikan-tarikan sebegitu, seperti berfashion, media sosial, banyak lagi lah budaya-budaya barat yang telah dimasukkan ke dalam negara kita. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjadi Muslim yang bertakwa, perlulah meninggalkan larangan Allah dan jangan terlalu goyah dengan nafsu kita. Apabila kita melihat di budaya barat telah masuk ke negara kita, kita terlalu mudah untuk mengikut budaya barat. Semua itu adalah permainan untuk menjatuhkan umat Islam. Jadi janganlah kita terlalu mudah untuk mengikut nafsu kita, kerana kita perlu ingat perjuangan Rasulullah SAW dalam menaikkan darjat sebagai orang Islam ataupun sebagai wanita lebih-lebih lagi dalam berpakaian. Okay, itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.